Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Adik kakak sekalian, apa cerita? Assalamualaikum daripada saya Cina Pek yang suka bicara soal mencari kembali jalan lurus. Semoga Allah merahmati dan mempermudahkan urusan kita semua. Sebenarnya semua tahu kami semua dalam kalangan Malaysia lah ya, kita ada kaum dan juga kita ada agama, dan agama ni menjadi satu soal kontroversi dan juga misteri ya. Tapi alhamdulillah bila Pek mula mengkaji Islam, dan saya anjurkan bila saya jumpa ahli politik Cina ke yang bukan Islam ke, saya kata kalau you baca Quran, itulah senjata you untuk berdepan dengan mungkin orang kononnya Islam tapi jahil tentang Islam sebenarnya. Kerana bila you dapat dengar daripada Quran, daripada kalimah Allah sendiri, ialah kita harap Allah buka hidayah kepada dia, asbab dia memeluk Islam. Kerana itu keterangan Allah. Keterangan Allah ni cahaya al-huda. Tapi lagi satu, kita harap kalau tidak dia memeluk Islam pun sekurang-kurang dia faham lebih lanjut apa tu agama Islam dan tak menjadilah terlalu sengketa. Kerana saya tengok sengketa antara manusia ialah kerana ada unsur kamu tidak tahu. Faham tak? Emosional, kerana awak tak tahu sebenarnya. Kalau kita tahu, kita tak emosional. Kita tenang dan kita boleh mengatasi apa jua keadaan. Betul tak? Okey, waalaikumsalam semua. Saya Fauzi. Fazul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara. Saiful Chris. Okey, wah semua dah hadir. Tak ramailah saya punya. Cuma saya tengok 2-3 hari ini cukup viral. 2 klip video saya, iaitu yang Muslim di Rusia dan juga keredaan, tahap keredaan yang tinggi. Saya cerita tentang ilmu yakin, ainu yakin, haku yakin. Ini saya tahu daripada sejak dulu lah, 42 tahun dulu saya memeluk Islam. Dan cukup menarik Islam inilah, kerana saya gembira jumpa Islam kerana dia satu ilmu menjangkaui sehingga metafizika, quantum fizik, ini sains. Kerana Allah, sifat Allah, dia pencipta dan dia tidak ada diduakan, dia tidak ada disekutukan, dan Allah isytiharkan diri dia cukup. Bukankah aku cukup bagi kamu, dan kita ucap hasbunallah ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penjaga, sebaik-baik segalanya. Dan dia tidak perlu sekutu, dia tidak perlu pihak lain, kerana dia yang menjadikan pihak lain. Sehingga kita kata syarima auzubillahi falaq min syarri ma khalaq. Kita pun berlindung dengan dia daripada kejahatan yang kita nampak di luar. Kalau kita jumpa apa jua kejahatan daripada Allah, ya. Allah menjadikan berhala yang tangan kaum Nabi Ibrahim jadikan, Allah isytiharkan kami jadikan kamu, Allah jadikan kamu, dan apa hasil tangan kamu, ya. Itu sebab kita selalu sebut insya-Allah, insya-Allah. Jadi mungkin orang bukan Islam bila dengar kita sebut insya-Allah, mereka kurang faham. Sebenarnya kita tak boleh sebut insya-Allah begitu saja. Kita perlu sebut ya atau tidak saya nak lakukan, tetapi jika Allah kehendaki, atau insya-Allah. Kerana mereka tak faham bahasa Arab dan kita pun berucap macam satu adat saja, berucap Alhamdulillah, la ilaha illallah, la haula quwata illa billah. Sebenarnya makna dia mendalam. Begitu juga memberi salam. Ada yang kata Assalamualaikum. Itu tak betul, itu sebutan tak betul, tajwid tak betul, dan makna lari. Salam atas kamu. Kita boleh sebut salam sejahtera atas kalian kepada orang yang tak faham bahasa Arab, kerana maknanya sama. Salam sejahtera atas kamu, ya. Macam selawat atas Nabi, salu ala Nabi, bermakna kita menghormati Nabi, mencontohi Nabi. Jadi Uncle Said Fauzi, Faizal Zal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uncle cerita sikit tentang ilmu makrifat yang Uncle bawa. Bolehkah Uncle? Okey. Seperti mana orang sedia kata, ada syariat, hakikat, tarikat, makrifat. Dan saya tak berapa menghafal benda ni. Saya tahu tapi saya tak berapa suka menghafal label. Kepada saya label sifat 20 kepada saya adalah label-label yang orang hafal. Lepas awak hafal sifat 20, lepas awak baca kitab tentang makrifat, banyak kitab di Google boleh dapat, boleh beli kat kedai. Apa awak nak lakukan? Kepada saya, marifatkah apa ke label saja. Yang penting perhubungan kita dengan Allah, percakapan kita dengan Allah. Macam solat. Kalau kita solat,
Kita solat Allahu Akbar, akhir dan Assalamualaikum. Kepada saya tidak. Dia satu perhubungan. Mesti ada sentuhan. Macam kita bercinta dengan orang. Kita bercinta kahwin sajalah. Buat anak lah. Lepas tu dokong cucu lah. Pencin lah. Rumah berapa. Bilik berapa. Aircon berapa. Duit berapa. Tidak. Dia satu perhubungan jiwa. Dia satu, orang kata romantik. Romantik tu istilah. Apa sebenarnya romantik? Jiwa. Sentuhan roh. Ya? Jadi bila kita berhubung dengan Allah, marifah perkataan dia pun mengenal arif. Awaluddin ma'rifatullah, itu prinsip belajar tauhid. Permulaan agama mengenal Allah. Tapi banyak orang hanya menghafal permulaan agama ialah mengenal Allah. Bila proses mengenal Allah, saya ada buat satu klip tadi, tarikat membawa ke arah tu. Tapi tarikat difitnah. Jadi benda difitnah saya tinggalkan. Kerana kepada saya, inti dia punya, faham tak? Dia punya roh. Contoh kita, apa-apalah kepada saya, usul yang penting, niat. Kenapa Allah jadikan, kenapa awak lakukan ini? Bagaimana cara ke, apa ke, kemudian lah, bila ke. Ada falsafah menyatakan, soal peristiwa, bila berlaku, apa berlaku, ialah peringkat paling rendah falsafah hidup manusia. Percaturan manusia. Peristiwa adalah tahap ketiga dalam fenomena atau pengalaman manusia. Tahap kedua lebih tinggi ialah tentang orang. Atau macam ni, dia kata minda yang lemah, dia cerita pasal orang aja. Minda yang kuat sikit, dia cerita tentang peristiwa aja. Tapi minda paling kuat, dia tak cerita tentang orang dan peristiwa. Dia cerita tentang falsafah. Asbab. Kenapa ini terjadi? Kenapa kita berpecah? Kenapa kita lemah? Kenapa kita takut selain dari Allah? Kena ini. Kenapa kita semua boleh terpesong pada satu pihak siapa? Ini falsafah yang saya suka. Kenapa kita bercinta? Kenapa kita tertarik kepada perempuan? Kenapa tak tarik kepada anjing perempuan? Anjing lelaki dan anjing perempuan. Dog dengan bitch. Lembu dengan lembu. Kucing dengan kucing. Manusia-manusia. Sejenis tu lain kategori lah. Saya masih tak faham. Yang saya faham ialah secara umum, kenapa lelaki suka perempuan suka lelaki. Lelaki dikatakan dalam bahasa sufi, jalal. Perempuan jamal. Di luar jalal, dalam lelaki itu jamal. Di luar wanita itu jamal, cantik. Dalam itu jalal, majestic. Perkasa. Lelaki mesti perkasa, gagah. Raja. Sultan. Bukan khalifah. Khalifah itu pengganti. Pemimpin, amir, amru. Jadi cantik bila kita pergi pada, bukan mistik. Ini bukan mistik. Ini satu falsafah kesufian. Falsafah tasawuf, orang kata kebatinan. Ini semua istilah. Apa sebenarnya kita berkata, what we talking about. Jadi saya suka pergi pada, what do you mean? Kita tanya ni bahasa akademik lah, university. Apa maksud saudara bila sebut ma'rifah? Dan kadang-kadang kalau kita tanya pada guru ke apa, guru yang musyid, yang mendalam, dia akan tanya kita balik, tujuan apa anda mau tahu? Saya boleh tanya balik, tujuan apa saudara tanya saya pasal ma'rifat? Kerana nak tahu apa tu ma'rifat? Sekadar nak tahu saja? Atau nak mendalami? Tentu sekali saudara nak mendalami. Okey, boleh baca buku. Okey, ada orang tanya saya, pernah seorang wanita datang tanya saya, datang jauh tanya saya, mana saya nak ikuti ilmu tasawuf, sufi mana saya boleh jumpa? Jadi jawapan saya mudah saja. Kenapa awak nak cari ilmu ini? Apa yang awak nak belajar? Apa hati kamu mau? Dia kata, mungkinkah di Turki? Kenapa berada di Turki? Tak bolehkah berada di Melaka? Tak bolehkah berada di Penang? Tak bolehkah berada di Indonesia? Tak bolehkah berada di depan kamu? Tak bolehkah berada diri kamu? Kerana Allah kata, Ar-Rahman alam Al-Quran. Dialah Ar-Rahman yang mengajar Al-Quran. Dan Allah sebut dalam surah yang Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam. Iaitu Allah mengajar dengan pena, mengajar apa yang manusia tak tahu. Bermakna Allah lah guru pertama. Guru-guru lain ni pengantar, bukan pengantara pun, dia hanya copy paste. Dan pengantara ni Nabi hatta Rasul pun tak boleh menyimpang daripada apa yang disampaikan. Apa yang Allah sampaikan kepada kita, betul-betul kita copy paste kepada manusia.
Jangan kita tambah, jangan kita ubah, jangan kita lambatkan atau sembunyikan. Ramai orang sembunyikan ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran. Ini yang sedih. Ya, digunakan ayat-ayat sedap kepada dia. Sedap kepada dia. Ya. Jadi, tapi kita pula copy paste ayat syaitan. Ayat Dajjal. Ayat Agenda 21. Ayat Illuminati. Ayat akhir zaman. Dan tak kaji daripada mana ayat datang. Quran ni orang sudah kaji semua. Datang langsung daripada Allah. Kenapa kita tak mencari balik ayat-ayat Allah? Tadabbur balik Quran. Di sanalah mudah-mudahan kita dapat makrifat. Kepada saya, kitab utama makrifat ialah Al-Quran itu sendiri. Yang sedih bila kita tak baca, kita nak berbicara benda yang kita tak baca, bergaduh lah. Masing-masing guna ayat ni nak macam pedang, macam keris, berperang antara satu sama lain. Tidak ada niat menginginkan ilmu Allah, itu yang sedih. Ya? Jadi kalau orang nak berdebat, aku ikut ni. Adalah, saya tak mau sebut nama. Saya ikut ni, perlu ada ni, selawat ini. Kepada saya, apa maksud saudara? Saudara dapat dah hakikatnya. Dan suara saya cakap begitu, nada dia pun orang sudah rasa tercabar, defensif. Cina apik ni macam lah dia tahu. Saya tak tahu apa. Apa yang saya tahu, saya beritahu. Dan banyak persoalan saya. Dan saya beritahu mana persoalan saya. Yang itu yang saya selalu berceramah. Ya, yang saya jadi viral pasal gangster video tu, saya tak tersangka, saya sangka tasawuf, tapi tasawuf takkanlah viral. Cerita tasawuf bukan mudah viral. Hentam orang viral. Hentam KJ viral. Bila aku hentam tengok video-video aku yang paling masyhur hentam KJ. Tapi nasib baik, video saya mengenai Muslim di China, Rusia, menjadi masyhur. Alhamdulillah lah. Saya berkongsi pengalaman saya, rupanya ada rahsia Allah bawa saya berjalan. Musafir ke satu tempat. Perempuan Rusia pun cantik. Okey. Saya dilahir. Okey. Lepas tu apa pandangan? Okey. Okey. Ian. Assalamualaikum. Wujud aku bersama sifat-sifat ku nyata bersamanya. Saat aku. Okey. Saudara bagi satu kenyataan. Boleh terangkan. Solat daim, apa tu? Boleh terangkan. Apa pandangan uncle tentang orang yang bawa marifat, dia kata solat daim tapi 5 waktu dia tak buat. Syekh Sufi saya kata, kalau seorang tu dia boleh terbang pun. Sebenarnya tak ada orang boleh terbang lah, ikut sunatullah Nabi. Okey. Ini semua banyak kontroversi kerana kita banyak tanggapan-tanggapan, ya, ceraru. Banyak guru-guru. Orang kata mesti ada guru yang buat ceraru. Bagaimana kalau guru awak ayapin? Satu hal. Maaf penjuga yapin. Kepada saya, guru kita Allah. Melalui Al-Quran. Sudah diberikan, sudah disempurnakan, sudah khatam Nabi. Sudah ada Imam Mursalin, tak ada lebih. Tak ada selepas itu. Ada orang kata tak sembahyang 5 waktu. Syekh Sufi saya kata, kalau orang tu boleh terbang, tapi dia tak solat, dia tak ikut syariat, lari dari dia, tinggalkan dia. Jadi saya pegang jawapan tu. Kenapa tak nak solat? Susah sangat ke solat? Susah sangat kan? Alhamdulillah lah saya solat. Saya cuba amalkan seberapa khusyuk yang boleh. Bukan mudah, tapi cuba. Susah sangat solat. Kalau susah solat, tahajud lagi susah lah. Solat istikharah lagi susah. Betul tak? Okey, lagi. Tolong share lah live saya, invite lebih friend yang minat pada bincangan ini. Said Fauzi 582. Saya dilahirkan orang Islam tapi saya rasa saya tiada ilmu dan saya yakin akan lebih ilmu dan lebih mengenal. Itu terima kasihlah, tapi terima kasih saya itu jadi kepada saya sokongan moral dan saya insaf. Saya insaf dengan rendah diri lah bila orang kata orang bagi apa-apa kepujian kerana Allah. Banyak orang kata dia sayang saya kerana Allah. Alhamdulillah saya insaf, saya terharu, ramai pengikut. Saya terjumpa mana-mana mereka tegur saya amat terharu. Tapi lahir dalam Islam itu sebenarnya tak betul. Tak ada siapa lahir dalam Islam. Lahir akan balik. Lahir dalam fitrah. Orang tua kamu yang bawa kamu ikut agama dia. Kalau dia bawa ikut adat tertentu, adat tertentu lah. Percaya khurafat ini, percaya sihir ini, percaya macam-macam lah. Semua tahu saya tak mahu masuk lah, jadi kontroversi. Kerana ikut orang tua dah mempengaruhi kita pun ini mesti betul. Kerana orang tua saya cakap demikian. Ya, ada ikut kiai.
Tiada saya cakap demikian kepada saya, jangan. Kerana hadis tu pun menyatakan kita ikut agama orang tua kita. Sebenarnya tak ada orang lahir dalam Islam. Yang soalannya ialah memeluk Islam. Orang yang lahir dalam label Islam, keluarga Islam, perlu juga memeluk Islam. Bila anak kita akhir balik, dia perlu mengucap. Perlu ada satu majlis, jom anak kita sekarang buat mengucap. Tapi kena terang kepada dia. Mengucap ialah naik saksi. Mari anak, awak sudah akhir balik ya. Boleh kahwin ya. Boleh berdosa ya. Sekarang saya nak terangkan kepada kamu. Anak, awak kena naik saksi. Tiada Tuhan melainkan Allah. Dan Muhammad itu hanya pesuruh Allah. Barulah anak itu memeluk Islam. Dia kata, baik ayah. Maksud tu akhir balik, tentulah dia cakap setuju. Kalau dia kata tak setuju ayah, masalah pula. Tapi kita tak boleh paksa dia. Masa itulah dia pilih memeluk Islam. Dia tidak, kerana syarat Islam akhir balik mukallaf, mengucap atau naik saksi. Syarat Islam bukan lahir dalam Islam. Tak pernah saya jumpa nas dalam Quran yang kata awak Islam kerana bapa kamu Islam. Tak ada. Jadi yang kata saya lahir dalam Islam tu, saya minta maaf lah, ini saya perlu berikan pembetulan. Ya. Lebih cantik saudara memeluk Islam. Jadi mu'alaf. Allafa baina qulubi. Disatukan hati mereka. Sebenarnya mu'alaf ini bukan kena kepada saya Cina saja. Nabi pun mu'alaf. Sahabat 10,000 sahabat semua mu'alaf. Mereka masuk ke Islam. Memeluk Islam. Sebelum Nabi dapat wahyu, dia tidak tahu. Baca surah Wadduha. Tak tahu dan Allah berikan hidayah. Dia tak tahu punya. Dia lari. Bila Jibril kata datang peluk dia, dia lari. Jadi Islam ni cantik. Prinsip Islam cantik. Tidak ada label. Tidak ada warisan. Awak pusaka Islam. Tak ada. Keturunan makilau. Kamu tak. Mungkin kamu dapat DNA dia lah. Semua DNA dari Adam. Kita semua anak Bani Adam. Tapi awak sebenarnya warisi apa? Contoh dari makilau ke sesiapa? Perjuangan dia. Awak perlu mengisytiharkan balik perjuangan dia. Mereka kata, kerana aku keturunan sekian-sekian. Aku Cina ni keturunan Genghis Khan kah? Shi Huangdi kah? Aku bangga. Aku akan disoal. Shi Huangdi akan disoal. Genghis Khan akan disoal. Muhammad pun akan disoal. Nabi Sulaiman pun akan disoal. Semua orang akan disoal. Itu yang Malik Yaumiddin. Nabi pun isytiharkan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Nabi mengisytiharkan ihdinas siratal mustaqim. Tunjuklah saya kepada jalan yang lurus. Ya, tak ada siapa terlepas. Malik Yaumiddin semua akan dihisap. Semua. Ya, ini agama yang paling bersih, paling suci. Tidak ada dia trik tau, tidak ada pengecualian dalam agama lain yang saya pernah nanti saya tak mau sebut, ada pengecualian. Bayar ni awak diampun dosa kamu. Awak datang confess awak datang untuk mengaku dosa kamu kepada padri tak boleh. Ini yang bersih agamanya. Awak menghadap Allah sendiri dan Allah akan soal kamu. Allah takkan soal apa agama bapa kamu. Oh, ada pasport Yahudi. Oh, ada 3 rasul. Ada Musa, ada siapa lagi? Ibrahim, ada banyak Nabi Yakub, Zakaria, Yahya. Oh, ada Nabi Isa. Oh, awak masuk syurga. Tak. Malah banyak yang masuk neraka. Oh, apa ikut Nabi Muhammad? Nanti dulu. Soal amalan kamu. Pegangan kamu. Ma rabbuka. Ma imamuka. Ma kitabuka. Betul. Jadi, masalahnya, kalangan kita jelas sekali lalai dalam bab tu. Tercicir, terlupa. Menyimpang. Kena balik pangkat jalan. Ya. Kalimah syahadat Muhammad yang mana? Pula dia. Kenapa nak tanya begitu, saudara? Saudara Aizul? Apa tujuan saudara tanya Muhammad yang mana? Saya tahulah ada 2 Muhammad di sana. Tapi kenapa nak tanya ni? Saya pun kaji, saudara kaji. Saudara faham ke saya nak tanya? Kita selalu guna, maaf cakap saya tahu, orang kata saya tahu banyak ilmu. Dan saya tahu 90% saya tak boleh cerita sini kerana jadi fitnah. Dan guru saya melarang, jangan cakap apa yang kamu tak alami, tak tahu. Dan tidak kena pada majlisnya. Kalau saya larang orang dalam grup Telegram saya, WhatsApp grup saya, menampal ayat. Saya terus ban. Bagi selawat pun saya kata maaf. Selawat ini awak sendiri buat. Ya. Dan nak menyuruh orang, sebenarnya tak boleh ini. Ini kita berbicara. Tapi kalau nak mengajar betul, kena duduk lutut ke lutut dengan guru.
berdepan, terima ilmu, baiat. Dan saya bukan guru. Okey, saya di sini memberi informasi yang lebih besar, iaitu kesedaran, bukan kesedaran lah. Jangan kata hanya berbicara sajalah. Apek tua saja. Dan hantam sesiapa yang patut dihantam. Inilah banyak orang tak mau follow saya. Saya kata jangan follow. Hantam-hantam saya kata buat apa follow Apek lagi. Dah kata Apek ni songsang ke, Apek ini sesat ke. Jangan follow. Ini pengalaman saya kongsikan. Dan jangan taksub pada saya. Ada berapa yang taksub pada saya kata jangan. Itu last thing I want lah. Saya tak mau start apa-apa group. Saya tak mau start apa-apa jemaah. Semua adalah jemaah. 73 kumpulan, saya tak mau start kumpulan yang ke-74 lah. Ya. Saiful Chris. Uncle boleh recommend tak bahan pembacaan yang bagus? Dia terpulang pada keadaan saudara. Saya mula dengan Quran. Tak boleh lebih dari Quran ya. Quran dulu. Lepas tu baca kitab-kitab yang terangkan tentang Quran. Asbabun Nuzul. Bagus baca. Asbabun Nuzul. Bahasa Arab Quran. Ada yang bahasa Arab Quran dan bukan bahasa Arab. Faham tak? Kerana Quran ini dia ada bahasa dia sendiri. Contoh Ar-Rahman. Tidak ada dalam bahasa Arab. Semasa turun Ar-Rahman. Orang Arab pun terkejut. Apa maksud Ar-Rahman? Nama Muhammad pun nama yang baru. Yang mak dia berikan. Belajar tentang, macam tadi kata Muhammad yang mana kan. Saya kajilah semua benda tu dan saya tengok orang bergaduh. Contoh Quran ni qadim ke makhluk? Allahu Akbar. Sebenarnya saya dua-dua. Ya? Jadi kita apa ni baca? Quran, asbabun nuzul, turunnya ayat Quran, bahasa Quran. Okey, bahasa Quran. Dan terjemahan. Terjemahan bahasa Melayu itu penting. Kita cakap bahasa Melayu, kita perlu tahu bahasa Melayu yang di Quran kan. Bermaksud digunakan untuk menerangkan Quran. Contohnya, iyyaka na'budu. Macam mana nak terjemah? Hanya engkau kami sembah. Sebenarnya tak betul. Abud bagaimana? Mengabdikan diri. Hanya engkau kami mengabdikan diri. Kami sujud. Allah tak perlu kita sujud kan? Kita semua tahu kan? Kamu sujud kepada siapa? Tak. Kita tundukkan diri kita. Ini pengabdian. Itu makna yang lebih cantik kepada saya lah. Orang kata sujud pun boleh. Orang kata sembah pun boleh. Tapi kerana takut orang sama maksud yang sembah bahala ke sembah lain. Tak. Kepada Allah, kamu Muslim. Wa ana minal muslimin. Saya di kalangan orang Islam. Tuan, tu dah terbuka cerita sikit. Saya faham apa Tuan sampaikan. Okey. Alhamdulillah, kalau Tuan saudara faham, boleh bertanya. Kalau tak faham, tu bertanya. Kalau orang kata kalau kita bertanya, kita bodoh sekali. Kalau tak tanya, bodoh selamanya. EAN, bercerita pada yang faham. Takut nanti fitnah bagi kamu. Saya faham Tuan. Maksud saya tu, itu sebab saya jarang nak sebut nama guru saya pun. Mana saya belajar satu ilmu, saya tak mau sebut. Awak pergi cari. Awak boleh tanya saya boleh bagi imbas-imbas kerana dia macam pedang. Kita bagi orang, dia boleh guna untuk berjuang dan dia boleh guna tikam sendiri dan dia boleh guna tikam kawan. Tersilap tikam. Saya tengok sekarang banyak fitnah terhadap Islam. Betul saja. Guru antara guru. Ustaz antara ustaz. Ulama dengan ulama di Malaysia sendiri. Apatah lagi Nusantara. Apatah lagi di dunia. Di kalangan Arab saya tengok ulama lawan ulama. Tapi ada yang lawan cara baik. Imam Al-Ghazali bila berdebat. Imam Ghazali pun masa tu berdebat. Berdebat dengan Mu'tazilah, berdebat dengan Allah falsafah, ditulis tahafud al-falsafah, tuduhan yang berat terhadap ahli falsafah. Ya. Tapi bila dia berhujah, dia kata dia doakan kebenaran keluar dari mulut lawan dia. Tengok punya peradaban tinggi. Dan masa tu qadi-qadi haramkan orang Islam berperang sama orang Islam. Khalifah nak berperang dengan khalifah lain diharamkan oleh qadi. Jadi khalifah kena cari upah seorang qadi yang kata saya boleh pergi hentam khalifah itu. Saya boleh hentam Yemen. Saudi sepatut tak boleh hentam Yemen. Yemen negara Islam. Iraq pergi hentam Iran. Tak boleh. Iran negara Islam. Kalau Iran bukan Islam, kalau tuduh dia Syiah, macam mana dia boleh pergi haji? Dia boleh pergi haji. Kalau Syiah ni kafir, kamu ada kaji ya? Saya kaji. Revolusi Islam Iran antara faktor yang buka mata saya kepada apa tu Islam ya. Dan saya ada kawan dari Iran. Saya nak pergi Iran tapi tak sempat. Saya dah pergi Libya dan saya dah pergi Syria. Ya.
antara 40 negara. Wahabi. Dan kita doa, Allah pelindungi kami daripada ajaran sesat seperti Syiah dan Wahabi. Itu doa berat tu. Itu doa berat. Saya kawan dengan orang Wahabi, Ustaz Hussein Yi, antara guru pertama saya. Dia ikut. Dia tak sebut dia Wahabi. Saya tak mau sebut, nanti orang fitnah lagi. Dia ajar saya berapa perkara, saya tahu mana datang tu. Dr. Mazhar, walaupun saya tak jumpa, saya amat sanjungi dia kerana banyak kata-kata dia membuka ilmu kepada saya tentang Quran. Syekh Muhyiddin Qauli. Ya? Saya kawan baik dengan dia. Saya jumpa dia memang peluk lah. Kata, ya akhi semua. Kerana Islam, kerana la ilaha illallah. Kebaikan. Tapi, faham tak maksud saya? Sudah jadi fitnah lah. Kita sepatutnya orang Islam bersatu lah. Dan orang kata percanggahan khilaf ini semua adalah rahmat. Tapi tak jadi rahmat. Jadi laknat. Lahanat. Cukuplah saya cakap tentang sana. Angka jika kita masa dan saya mohon Pak Sumit. Saya tahu, saya pernah dengar tentang Pak Sumit. Tapi kenapa? Kenapa nak ziarah orang tertentu? Kenapa tidak ziarah yang Allah suruh kita ziarah? Orang sakit di tepi rumah. Orang uzur di bawah rumah. Di bawah tangga. Orang miskin. Jumpa Allah. Ya? Tapi kalau saya berpeluang, biiznillah, saya dah dengar tentang Pak Mirsud. Saya tahu. Pemimpin negara pun pergi jumpa dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi, jumpa sesiapa pun, saya cakap secara umum lah. Kalau orang tu kata sesuatu, ingat baik-baik. Mesti ditapis dengan ayat Allah. Mesti ditapis dengan ayat Allah. Okey? Mesti difahami cara akal dan hikmah. Dan Allah berikan kita hikmah. Akal. Jangan ambil satu ayat bulan-bulan. Inilah. Saya ada banyak ayat daripada guru saya, Syekh Sufi saya. Saya gunakan akal saya untuk menapis. Kerana Allah akan soal saya. Kenapa awak ikut ini? Saya akan jawab. Saya tidak ikut selain dari Engkau Allah. Saya hanya Engkau. Saya mohon petunjuk. Itu penting. Itu kepada saya agama ini. Tanpa ini sebenarnya tuan-puan, saudara, saya kira lebih baik matilah. Faham tak? Lebih baik saya mati kalau saya tidak ada satu tali hayat rantaian dengan Allah. Kalau terputus rantaian ini, lebih baik matikan saya. Itu yang orang kata, apa ni awak minta mati ni? Boleh doa mati. Begini doa mati dia. Tuhanku, pendekkan umur saya kalau lebih baik bagi saya. Engkau yang maha pengetahui. Panjangkan umur saya kalau lebih baik bagi saya. Engkau yang maha mengetahui. Lebih baik. Husnul khatimah. Faham tak? Orang tak percaya Apek ni nak mati. Saya pernah niat nak mati, nak syahid. Masa saya mula masuk Islam, umur 18, saya nak pergi Afghanistan untuk berjuang. Tapi itu jadi asbab saya jumpa Anwar Ibrahim. Saya jumpa Anwar Ibrahim kerana saya kata Bang Anwar, saya panggil dia Abang Anwar. Tahun 81. Saya nak pergi perang. Dia tengok saya. Oh, duduk sini, kita ada perang lebih besar di sini. Itu yang saya ikut Anwar hampir setahun. Mengajar di sekolah jasa anda dia bantu, saya tengok cara dia. Itu sebab dia masuk politik tu rosak. Kalau Anwar Ibrahim tidak masuk politik UMNO, dia sekarang jadi Perdana Menteri. Dia ada cara dia. Masa tu dia amat pengaruh. Itu sebab saya pun, masa saya jadi calon ke apa balik kan, saya pernah calon lawan dia. Ada orang offer balik kan. Bukan saja saya akan solat istikharah, saya akan letak syarat ketat. Syarat ketat. Saya tak akan walak kepada pemimpin parti selagi dia tak walak kepada Allah wa Rasul. Kalau saya rasa pemimpin itu bercanggah, macam Sayyidina Umar kata, kita hunus pedang kepada khalifah. Itu prinsip pejuang. Walaupun saya tidak ada darah makilau, saya ini darah kebenaran. Macam tu. Saya tanya engkau tak jawab. Faizul, saudara, tolong jaga adab saudara. Saudara bertanya terpulang pada saya untuk menjawab. Maaf ya, kena jaga adab. Kalau tidak, mana-mana majlis anda akan dihalau. Sila unfollow. Senang saja. Okey? Apa lagi nak tanya? Saya bukan boleh jawab semua soalan dan saya bukan sini. Ada soalan perangkap.
Ada soalan saya kata orang yang bertanya tu lebih mengetahui. Betul tak? Dan jangan kita tunjuk kementahan kita nampak sangat. Ya. Perlu hormati admin. Betul tak? Ini private channel orang tertentu. Ya. Dan kalau nak berkongsi, dipersilakan. Ini bebas awak komen, saya tidak blok sesiapa. Cuma bahasa tu kena jaga sikit lah kan, kita umat lemah lembut, budi bahasa tinggi, budi sastranya. Saya suka itu pasal saya omong kecek, bilang dalam bahasa seberang. Kerana saya pernah pergi seberang, saya pernah merantau di Sumatera, di Jawa, di Pulau Bintang, Pulau Riau, ya. Dan saya memang tengok ketinggian sastra bahasa mereka di sana. Senang sekali saya. Ya. Dan saya banyak berbicara di sana, berceramah di sana 22 tahun dulu. Ya. Okey. Saya rasa cukuplah setakat ini. Saya akan savekan ini dan akan upload ke YouTube. Assalamualaikum, selamat malam, dan kami doakan Rabbana Atina. Angka ada pengalaman mimpi Nabi Muhammad? Tidak ada. Jika angka tak nak jawab, tak. Saya tidak ada mimpi dan saya tertarik kepada, kalau saya ada mimpi pun akan menjadi problem. Saya tak akan cerita. Buat apa nak cerita? Walaupun mimpi tu kata cerita kepada orang, tak. Kerana kalau saya Quran sudah ada, sudah. Saya tertarik pada jawapan Buya Syakur. Buya Syakur ditanya begini. Kau jumpa Nabi Khidir, kau jumpa Jibril, kau jumpa Muhammad, jumpa wali ini. Apa Buya Syakur nak buat? Atau tanya. Buya Syakur kata, saya akan tanya satu saja. Saya akan tanya satu saja. Kalau saya jumpa Nabi ke Jibril ke Nabi Khidir, di mana tempat aku esok? Di mana tempat saya di akhir esok? Syurga ke neraka? Cantik jawapan tu. Anti climate lah jawapan tu. Kita nak syok jawapannya. Hebat. Kita boleh tidur dengan puas hati. Maaf, saya bukan datang untuk memuaskan hati kalian, ya, tapi untuk pukul kepala masing-masing, iaitu kesedaran cara siuman. Syekh Sufi saya kata Islam is sanity. BBC London interview Syekh Sufi saya. What is Islam? Islam is sanity. Padat, cantik, kena sebiji pada orang British. Islam adalah kesiumanan. Bermakna awak semua ni tak waras lah. Orang hidup barat, waras ke orang hidup orang barat? Kebendaan, keegoan, kejilitaan yang palsu. Kita kata Islam ni agung. Mana nak tunjuk Islam yang agung? Kesiumanan. Mana dia? Mana nur dia? Ya. Jadi mimpi-mimpi ni buat apa? Sebenarnya kalau orang cakap dia ada mimpi, saya memang jauhikan diri. So, siapa yang cakap dia buat kerana Allah, saya tak akan percaya. Orang yang buat kerana Allah tak akan sebut dia kerana Allah. Tak ada. Dia lakukan ikut syariat. Syekh Sufi saya ajar, lakukan ikut syariat. Kalau kamu jumpa perempuan, kamu minatkan dia, lamar dia. Kalau dia tolak, lupakan. Sampai gitu. Kerana hakikatnya kamu hanya dengan Allah. Allah saja. Allah faqat. Ya. Dan syariat untuk lindungi roh kamu dengan Allah. Faham ya? Jadi kalau awak tengok orang semua bencana semua, satukan umat. Kalau ada orang tauhid ya, memerintah kita kan, satukan umat, lantik seorang amir yang istiharan. Jihad atau tidak. Bukan kita pandai-pandai pergi, nanti mati kata. Okey? So, moga Allah pemudahkan segala urusan. Terima kasih saudara. Serta matikan kita semua dalam husnul khatimah. Amin. Rabbil alamin. Dalam isi katanya Tuhan, kalau dikupaskan. Apa nak kupas? Saya boleh kupas lagi. Saya sangka saya sudah kupas. Rupanya belum dikupas lagi. Ya. Okeylah. Itulah khazanah falsafah dan Islam ni tinggi. Tapi sedihnya, bahasa yang disyarikata sekarang, sastra yang dikupas sekarang terlalu rendah, emosional, kemazhaban, kepuakan, ya, keigoan.
Sampai bila tuan-puan? Sampai akhirat diri depan Allah tak malu ke kita? Apa hasil perjuangan kita? Apa sumbangan saya? Saya menyuruh hanya kepada ni. Saya tak menyuruh kepada Syekh Sufi saya. Saya tak menyuruh kepada tarikat saya. Saya tak menyuruh kepada mazhab saya. Saya tak menyuruh kepada kitab saya. Dan akhir sekali, saya tak menyuruh kepada saya. Saya menyuruh umat Islam bersatu. Power tu. Lawan semua kekebalan. Tak perlu kebal. Semua bersatu. Semut kalau semua bersatu, kita pun mati. Labah semua bersatu, kita pun mati. Nah, tahu tak? Ikan di laut bersatu pun kita mati. Okey? Masalahnya kita tak bersatu. Kita langgar ayat perintah Allah. Nabi Muhammad ikut mazhab mana? Good question lah. Pergilah berperang dengan orang Sunni. Syekh Sufi saya kata mazhab ialah jalan yang dilalui. Nabi Muhammad ada mazhab dia lah. Mazhab Muhammad lah sebenarnya. Tapi Nabi Muhammad ikut tafsir mana pun tak ada tafsir. Dia bukan ahli tafsir. Quran is Quran. Allah yang tafsir. Dan Quran ada sebut Allah sebaik-baik penafsir. Allah sebaik-baik pengajar. Allah sebaik-baik pemberi hidayah. Subhanallah. Semoga Allah rahmati saya dan tuan-puan, ampuni saya dan tuan-puan. Hidupkan jiwa kita dalam keinginan kepada Engkau. Berilah kita sakinah, ketenangan. Atas apa yang kita cuba ikhtiarkan, berilah kita sakinah. Sentuhan malaikat itu sakinah. Ya? Berikan kita amalan yang lebih baik esok. Tetapkan kaki kita kepada tempat yang lebih baik esok. Tetapkan tangan kita, perbuatan lebih baik esok. Hati kita kepada niat yang lebih baik. Fikir yang lebih baik. Zikir kita kepada mengingati tanda-tandanya di alam langit dan bumi. Lalu mengucap, Subhanaka, sesungguhnya engkau tak jadikan ini semua dalam sia-sia. Itu. Assalamualaikum. Terima kasih doa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.